A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kalau kita anak ni muka surat 19. Awal tu berapa? Berapa? Surat 3. Dialah. Patut buhdan situ. Dari buat muntadah semula. Dan dialah yang mengetahui, dialah kena ke hati ataupun hakikat keakuan, hakikat keakuan ataupun kita bubuh makna kita lah. Dialah yang mengetahui segala hakikat suatu. Betul dah sini? Yang akan menanggung rasa. Akan menanggung rasa. Mana ni. Dialah dia hakikat keakuan tu yang akan menanggung rasa bahagia atau celaka di akhirat. Celaka ni lawan bahagia, tak bahagia di akhirat. Dia dan dialah juganya hati ni yang menerima suka duka dunia dan akhirat. Dan dialah juga yang sudah mengenali Tuhan di alam arwah, di alam skala ruh tu. Sebelum benda-benda atau apa-apa ini ini dijadikan. Sebelum benda dijadikan ni ruh ada dah. Ruh dijadikan dulu. Dia kenal Tuhan sebelum dia kenal benda-benda lain. Begitu. Dialah ruh ni ataupun hati ni yang mengetahui segala hakikat suatu dengan tangkapan ilmunya. Dia tahu habis semua sekali dengan ilmu hak tu yang beri ke dia. Semula jadilah kita yang beri jadi kita. Dialah juganya yang sudah hidup, melihat, mendengar, bercakap. Yang ni dengan tidak ada guna alat pun. Tidak guna alat. Sebagaimana ada di dunia sekarang ni. Dia tidak guna alat. Dia dengar. Dia hidup dengan dengan ruh tu. Dengan dia sendiri. Dan seterusnya bersifat dengan sifat-sifat ma'ani seperti melihat, mendengar tu lah juga. Dia. Yang ni tidak guna alat sebelum ia bercatum dengan tubuh. Dia bercatum dengan tubuh guna alat lah. Bercatum dengan tubuh badan kasar. Ada masa tubuh dia guna alat dah, guna alat otak, guna mata, guna alat telinga dan sebagainya. Asalnya tidak guna alat sebab tu apa kalau mati waktu tu kembali pada asal. Tidak guna alat, dia boleh tengok tubuh dia boleh dengar. Dia boleh melihat benda sebalik dinding dan sebagainya. Apa kata guna alat tak sebenarnya penglihatan pasal bergantung pada alat. Kalau alat tu tak sempurna kuranglah
Ada. Pendengaran dia, penglihatan dia jadi kurang. Dan dialah juganya hati ni yang digelar fitratullah. Atau fitratullah yang sudah mengenali Allah. Apa dia fitratullah? Yang sudah mengenali Allah. Dia ada tafsir bawah bitan, bawah garisian tu. Fitratullah, gapo dia fitratullah? Ialah tabiat semula jadi. Mula jadi ke mana? Menerima agama dan makrifat, kenal Allah kepada Allah Taala, kenal Tuhan sungguh-sungguh. Asalnya begitu. Asalnya begitu. Dan mengetahui agamanya dengan tidak payah belajar. Tu aja selalu tak kalau mula gitu dah. Jadi tu gitu dah. Tidak. Atau mutlaah kitab. Di alam arwah. Ia ni ia hati ni sudah mengenali segala-galanya sebelum ia dihantar atau dicatum dengan alam kasar. Alam syahadah ni, dunia ni, alam kasar ni bertubuh kasar ni. Bersatu dengan tubuh kita yang kasar ni. Malah ia pernah mengakui dan menyaksi di alam arwah bahawa Tuhan yang asal itu ialah Allah. Bagaimana diceritakan ke dalam Quran dah ini firman Allah Taala, alastu bi rabbikum qalu bala. Tidak. Mana dia asal gitu asal. Jadi ruh ni sama kejadian dengan malaikat sebab dia boleh pergi cepat. Dia boleh pergi dengan senapah. Tidak. Sejauh-jauh mana dia boleh pergi senapah je dia boleh pergi. Sebab tu kita tengok cerita-cerita para awliya tadi. Dia boleh pergi ke Mekah dengan senapah saja. Ada. Sebagaimana dia kitab-kitab lain dia kitab cakap ruh ni dah. Cakap cara ruh ni dia. Dia kata apa kalau kuat ruhani daripada jismani, maka dia akan mengalami benda-benda yang yang rohani lah. Seperti cepat pergerakan sebab tu wali-wali dia boleh muka senapah tu. Sebab jismani tu dia kurang dah. Dia kuat rohani. Sebagaimana satu cerita satu orang tu dia pergi ke Mekah. Dia ke Mekah dia temu dengan Tok Guru di kampung dia. Tok Guru kampung dia tu ada di Mekah, temu acak kali temu atas Bukit Jabal Rahmah, temu di Badal di Masjidil Haram, temu Tok Guru dia. Apa kalau dia balik, dia cerita ke sain dia. Dia kata, Datuk Guru ke Mekah tahun ni. Kata sain dia, mana aku tak lupa pun semaya berjemaah di belakang dia tiap-tiap waktu. Apa kalau bertekim kisah ni. Kata yang pergi ke Mekah tadi dia kata. Sekiranya dia tak pergi ke Mekah tahun ni, isteriku tertolak 3. Jawab kepada pula, sekiranya aku tidak sembahyang di belakang dia tiap-tiap waktu, 5 waktu sehari semalam tu, isteriku tolak 3 juga. Dia kata sekarang ni mesti dah salah seorang daripada kita ni isteri kita jatuh tolak 3 ni. Mesti kita kena jumpa tu. Tanya dia sendiri. Apa kalau dia pergi, tunggu dah muka pintu. Dia pun isyarat. Duduk dia yang kata. Dan peganglah isteri kamu. Mana tak jatuh kedua-dua. Betul kedua lah. Tidak. Pasal apa? Pasal dia jismani dia terpendak dah. Hak kuat yang rohani. Kata ahli syurga begitu juga ahli syurga ni. Tidak. Milik seseorang tu dia jauh duduknya seperti kita tengok di bintang katanya. Maka dia boleh pergi senapah. Misal pak muk dia, serga muk dia tu dia tengok seperti tengok bintang. Walaupun jauh gitu dia boleh pergi dengan senapah. Pasal di sana dia ke dia ku balik rohani dia. Tidak. Itu asyar ruh gitu. Asyar ruh.
Asal tidak. Asal gitu jadi asalnya. Tapi apa kalau catum ke dalam jasad yang kasar ni sebagaimana ada sekarang lah. Kecuali kita riadah dan mujahadah, jadi kekuatan rohani itu lebih mengatasi kekuatan jismani. Sebagaimana kita baca kitab dari kitab satu kitab dalil dulu. Tidak. Nah kita Darqawiyah tu. Dia. Nah, jadi orang awam nak terima taklif lah tu tak? Dia tidak faham. Malah ia pernah mengakui dan menyaksi di alam arwah bahawa Tuhan yang asal itu ialah Allah. Sebagaimana diceritakan dalam Quran dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum qalu bala. Artinya, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Allah Ta'ala kata. Maka menjawab bahkan. Tidak. Jadi satu lagi nafsu tadi. Dia tanya gini kok, tidakkah aku Tuhan kamu? Aku nafsu jawab, la. Tidak. Tidak. Dia ada riwayat lain, tapi dalam kitab lain. Lalu Tuhan bubuh dia dalam aku. Nafsu. Adapun hati ni ataupun akal satu arti sebenarnya dia. Dia jawab bahkan bala je. Alastu bi rabbikum bala. Ada nafsu dia tidak jawab bala. La dia jawab. Gitu. Lalu Tuhan bubuh dia dalam neraka 1000 tahun. Panah akak naik. Dia tanya pula sebagaimana dulu. Dia jawab gitu juga la. Buah neraka sejuk pula. Tidak. 1000 tahun pula. Sebelum nafsu ni pasang di tubuh kita ni. Tidak. 1000 tahun dia situ. Akak naik. Tanya. Alastu bi rabbikum? Tidak. Dia jawab dah juga. Lalu yang bubuh dan aku lapar. Tidak. Barulah dia jawab bala. Nafsu itu sebelum pada pasien tubuh dia kepada tubuh kita ni. Dia buat dia tanya. Bila nak lapar barulah jawab bala. Baru dia pasien tubuh kita ni. Sebab tu dia ada perlawanan dia ada tubuh kita ni di antara nafsu dan akal. Jadi akal, qalbu, ruh hak dulu je. Gitu. Sebab tu suruh lawan tu. Suruh lawan nafsu tu. Jangan manja ke nafsu tu ada dalam tubuh kita, suruh riadah tu. Kena lawan sama. Dia akan jadi molek akhirnya. Ini sebab kita duk lawan sama tu. Kalau kita duk lawan dulu ke dia, maka jadi rusuk penuh lah. Dialah hati ni juga. Dijadikan sebab diutuskan rasul-rasul ke alam dunia ini. Apa tujuan? Untuk mengawasi dan mengingati kembali mengenai perkara-perkara agama yang sudah manusia mengenali. Di alam arwah dulu. Saya ingat kembali. Pasal apa kata masuk dalam tubuh ni dia lupa habis. Sebab dia guna alat. Otak tu dia alat otak tu dia tak boleh nak itu. Dia boleh pergi sikit. Pasal dia berat. Mudah-mudahan supaya manusia tidak mengotori fitrahnya, malah hendaknya sentiasa bersih dari awal sampai akhir. Supaya bersih daripada lahir sehingga sampai kau mati. Firman tu Allah Tuhan, fitratallahi allati fataranna sa'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim. Maksudnya dialah fitrah. Dialah hati ni ataupun ruh ataupun akal ataupun hakikat keakuan dulu. Fitrah yang Allah jadikan sesuai pada manusia. Tidak dapat diubah-ubah lagi pada kejadian Allah.
Itulah agama Allah yang betul katanya. Tidak. Jadi bubuh dalam tubuh ni mana dia lupa habis. Sebagai ujian lah. Kalau tidak begitu tidak jadi ujian dah. Tak. Sedangkan dunia tempat ujian. Adapun orang-orang yang tiada menerima seruan Rasul, peringatan Rasul, tak terima, dan tiada mempercayai agama Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul di dunia ini, maka iaitulah tandanya mereka sudah mengotori fitrah. Fitrah bersih, mengotori fitrah bersih tu, bersih mereka yang asli. Dia cemar, kalau minyak curah dulu cemar lah. Dan sudah terpesong dari kebersihannya fitrah. Dengan sebab itu mereka berhak mendapat gelaran kufur. Jadi kufur di sisi Allah. Dan sewajarnya orang telah mengotori orang kufur ni, mereka kekal di neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi hak asyaknya moleklah asyak. Tidak. Tapi tidak masuk dari tubuh kasar ni tak ingat ambil lupa semua sekali. Lalu atas Rasul untuk mengingati. Orang ikut Rasul selamat. Orang tidak ikut Rasul tak selamat dia. Orang ikut Rasul dia bersih. Tidak. Fitrah dia. Apa kalau tak ikut Rasul jadi cemar. Cemar, tak nampak gelap. Dia. Maka akhirnya ke neraka kekal. Na'udzubillah minha. Dialah juga tidak dijadikan atau dihantarkan ke alam syahadah ini, kalau kasar ni, malaikat ada hikmah ubudiyah. Apa dia hikmah ubudiyah? Iaitu beribadat dan berbakti kepada Allah Ta'ala. Hati dia. Situ. Firman Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Artinya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat padaku. Tidak. Dia kata dia tidak akan jadikan jin, tak jadikan manusia melainkan supaya beribadat pada dia. Itu tujuan asal. Mana kena utamakan ibadatlah dalam kehidupan harian. Jadi kebanyakan orang tidak utamakan ibadat ni dia. Dia utamakan benda lain. Utamakan nafsu dia. Utamakan benda lain dalam kehidupan harian dia. Cuba kita tukar tengoklah. Maka lari daripada landasan hak asal. Lari daripada tujuan kejadian Tuhan tu jadi kita atas dunia ni. Dari huraian-huraian tersebut tu dapatlah kita mengerti dan faham. Seyakin-yakinnya. Siapakah kita? Dah ada dia. Dia ai pula bertanya, siapakah kita? Kita siapa? Dari mana kita datang? Gitu. Siapakah kita ya? Kita ni kena ke hakikat keakuan tu lah, qalbu. Sebagaimana dia urada tu. Daripada mana kita datang? Kita mari di mana dah? Mari daripada alam arwah tu. Dan di mana kita sekarang? Kita di alam musyahadah, alam dunia ni. Dan akan ke mana ke kita akan kembali kepada sana pula. Kepada alam arwah ni pula apabila mati. Tidak. Jadi mari ke dunia ni sementara proses untuk ujian saja ialah asal kembali pada asal tu. Lama dah kita duduk dunia sebentar je dibanding dengan alam arwah, tak tahu bila lagi. Sebelum kejadian tu yang jadi benda bumi lagi tak tahu yang jadi. Ada lama dah. Sama kena kejadian malaikat nenung lagi. Mari celup sebentar atas muka bumi ni, sebentar sangat ni.
Lepas tu kembali pula mati pula di alam arwah ni pula dia. Kembali situ pula. Dia dah. Tak tabah pun lama pula lah dah. Nanti kau khiamat nung lah. Kalau dekat nak khiamat dekat lah, hampir lah. Kalau lama redu, lama benar dah. Dia celuk mata atas perkara ni. Masuk dalam tubuh, lupa habis segala benda maklumat hak ada sedia di alam arwah ni dah. Dengan sebab masuk dalam tubuh kasar ni, dengan guna alat mata telinga kita ada sekarang dah ni. Dia dah. Lepas dia tarik terbit pula dah, kembali pada asas semula lah. Body tu jadi tanah. Tidak. Situ baru sedar ni Nabi kata anna sunniyamu. Manusia tidur tak khabar dia tak apa. Faiza matu kalau mati intabahu, situ baru khabar kembali pada asas semula dah. Susah situ. Jadi Rasul beri ingatan benda-benda lagu ni, saya ingat sini baru nak itu pula ni. Perbezaan kalbu, ruh, nafsu, akal. Kalau kita tengok hak tulur ya tu. Tapi lain. Duduk di satu benda ya. Duduk di satu benda ya dia. Perkataan atau kalimah kalbu, ruh, nafsu dan akal itu tetap berbeza dan tidak serupa pada sebutan. Tentu sekali berbeza pada sebutan. Dan bentuk. Tetapi pada hakikat hak sengati adalah satu. Pada tujuan dan maksud. Tidak. Hak tulur ya. Tapi nak hurah dia. Kata ikutilah huraian sebagaimana di bawah. Tidak. Ini nak perisi bagi kita dah. Ini nak perisi sosial ni. Perkataan kalbu, yang ada pun perkataan kalbu. Ada dua pengertian. Kalbu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, hati. Tidak, hati. Sebab apa dia hati dipanggil kalbu? Kalbu mana berbalik-balik. Sekali gitu sekali gini, berbalik-balik semua pun daun kayu. Keputusan itu tidak tetap. Sekali gitu sekali gini, sebab tu dipanggil kalbu. Sebab itulah bimbang dia ni. Dia email berok balik. Sudah dia ni. Dia tak boleh harap. Mana tak boleh harap. Hati ni tak boleh harap. Sebab kita janji dengan orang tak boleh harap. Mereka orang yang kuat agama. Dia dah. Yang pertama kalbu. Kita pergi gitu dah manusia. Kalau orang tu mungkin janji memang tak pelik lah muka dia manusia. Hak tak mungkin janji dia hak tak mungkin janji pasal dia takut ke Tuhan. Tak. Gitu. Hak asal kejadian kitanya memang begitu. Tidak. Cuma bergantung pada takut Tuhan yang tidak mungkin janji itu. Kalau tak takut Tuhan memang kita ni mungkin janji. Tidak. Tak boleh harap lah mana. Tak boleh harap manusia ni. Yang pertama kalbu. Kalbu makna pertama. Kalbu makna pertama. Tu. Ialah kalbu lahir. Kalbu lahir. Hak zahir, hak boleh tengok dengan mata. Lahir, hak boleh tengok dengan mata. Atau yang dikatakan hati kasar. Boleh ke? Enggak boleh hati kasar. Iaitu hati kasar ni seketul daging. Sebesar segempal tangan. Segempal tangan. Terletak di dalam dada sebelah kiri manusia di sini hati. Maksud dia jatuh. Jatuh hati kat dia. Jatuh dengan hati dekat dia. Sekepal tangan ni duduk sebelah kiri kata. Hati jenis ini beronggo, berubah-ubah dalam.
dan tempat mengisai dan mengempam darah mengalir seluruh orak syarah manusia. Di depan darah. Depan darah dia, atas darah seluruh pelusuk tubuh manusia, tubuh kita ni. Di depan darah tu. Kalau sumbat jadi masalah lah, sakit orak atau apa gitu gini. Sebab tu sunat berbekas ni dia. Nak buang darah mati hal lama. Darah jangan buduk mundur lagi tu. Ada kan tu buat dunia benda dunia tak kekal. Dia rusak, jadi darah pun rusak juga. Sebab tu rutin lebih kuat, lebih kukuh daripada orang jantan. Sebab itu bihik semua dah kita kira akal ni. Orang jantan darah dia mati duk kupu sakit sini. Kalau bekan dia. Kata Rasulullah penuh berbekan di kura kaki. Kura kaki berbekan juga dah. Dia. Kita ni sakit orang kita nguruk ni. Nguruk tu darah hok. Itu dia jadi lacak balik. Tapi nak pergi ke mana sangat muka darah dia ada dalam tu dia. Kita kalau kita buang sedup tu. Dia buang dia ganti darah baru. Kalau boleh setahun sekali dia. Tak isi mula setahun sekali. Dia berbekan. Bekan tapala ya, tak isi. Selalu bekan juga masa zaman dia ada mula. Bekan. Tapi tak si bekan dia. Dia guna api. Kalau tengok ngeri dah. Tak bekan ngetuk. Apa dia? Allah. Teluh. Teluh. Dia. Abdul Rani. Tu nama Abdul Rani. Dia bekan guna tanduk. Macam zaman kita. Tak gimana dia. Bekan ayah dia. Ngetuk dia. Lepas tu tak si lama tak bekan lama. Jadi mata ni jadi kelabu. Kau lama kau kelabu. Kau tengok kita lama kau jadi kelabu. Kalau bekan ni segar rasa. Jadi masalah banyak kita makan lemuk banyak yang dia. Yang menyebabkan sumbat saluran darah. Ataupun jenis makanan yang ada apa? Ada pati. Dia selalu speak. Jadi saya masalah. Kata ubat dia nak suruh lokoh benda-benda tu. Makan pucuk ulat bulu tu dia. Pucuk ulat bulu. Orang tua-tua kata dia. Nak sapu pucuk bulu kali kita kotes sabun dah. Kita ambil genggai kita kotes bahaya. Po sabun dah. Boy sabun. Cuci tangan ke kerja rumah batu seming dekat dia. Basuh dengan sabun tak hilang tu dah. Ambil kau tu kau apa. Okey, nombor molek tangan kita. Cuba terah. Makin gede. Okey gede. Besar makan Ada kata ada. Belakang tu ada belakang tu. Belakang tu. Tapi ada buah pun ni. Tapi pagar ni. Apa dia. Tak ada pagi-pagi ya. Dia ambil bertiga kutu makan kita. Untuk syaitan kita ni. Itu dah. Mengalir seluruh orak syarah manusia. Hati ini memang dapat dilihat ni. Dijamu dan dikerak belah oleh pisau. Ia hati ni akan hancur. Mati tubuh dah hancur. Dia busuk berulat bila mati. Hati jenis ini kata dia terdapat sama pada jenis hayawan yang tidak berakal. Yang mana tiada nilai sedikit pun sisi Allah Ta'ala. Tak ada nilai ni. Hati jismani dia panggil. Hati ni. Pemana anggota lain pun mata dah. Pun mata lah. Sebagai alat lah. Hak melihat sungguh. Hak sengerti alat ruh tu. Mata sebagai alat saja. Tubik, alat rusuk dia tubik je. Dia boleh melihat. Sebagaimana asal lah. Asal kejadian ruh tu. Dia boleh melihat benda sebalik dinding. Sebab tu dia boleh mendengar di sebalik dinding. Sebab tu Nabi kata orang mati ni dengar tapak kaki. Kamu berjalan tinggal dia dengar. Bahkan lebih mendengar daripada kamu mendengar. Sebagaimana satu riwayat hadis tadi. Dia kata dia mendengar kamu. Tetapi tidak kuasa untuk memperdengarkan dia kepada kamu. Itu salam tadi. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dia lepas dalam mukoho pun dia dengar.
Penuh pendengar, kohor boleh dengar lagi. Kita dia baca, kita salam kohor, dia dengar. Walaupun jauh, dia boleh dengar. Penuh pendengaran Tuhan beri kepada pada sekala arwah ni, dia dengar. Dan dia melihat kamu. Padahal dalam kubur dia boleh tengok kamu. Sebab roh ni apabila mati tubuh, dia akan masuk kembali ke dalam tubuh selama 7 hari dalam kubur. Sebagaimana sebut dalam kitab ke-10 rumah tadi. Duduk situ dah 7 hari dalam kubur. Lepas 7 hari itulah kalau dia tidak ada sakutan hutan dah, maka dia bawa ke alam arwah sana lah. Kalau dia ada hutan, dia tidak bayar, maka dia akan bersama dengan jasad dia sehingga sampai diselesaikan hutan dia ataupun ke hari kiamat. Maka menangis dia kesepian. Keseorang. Bahaya hutan ni. Kecuali nak bayar tak terbayar tu lain. Nak bayar tak mampu bayar, akhir mati dengan berita ada siapa yang selesaikan. Waktu tidak masuk sini katanya. Ni memang dia putus tak bayar dah. Adapun dia nak bayar, tapi tidak ada kemampuan untuk bayar sehingga siapa dia mati. Ini tidak masuk dalam hadis. Tu kata ulama, dia kata begitu. Yang kedua, qalbu yang makna kedua. Maksud yang kedua ni qalbu yang makna kedua apa maknanya? Iaitu hati batin. Hati bagi ruh lah. Bukan hati bagi tubuh. Hati batin mana hati bagi ruh. Atau hati seni, hati yang halus. Apa makna hati yang seni? Yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Tengok ni. Dan tak dapat dijamuh oleh tangan, dan tak dapat dikerak, dipotong oleh pisau. Tidak. Mata tengok, mata kasar nak tengok tak nampak. Nak kerak dengan pisau jenis bukan boleh kerak. Bukan jenis boleh kerak ni. Kita lah tu. Tetapi walaupun begitu, ia hati ni dapat dirasa oleh pengakuan batin sendiri. Kita boleh rasa diri tentang wujudnya. Perasaan tu lah. Tak? Perasaan tu. Kalau kita tidak ada perasaan, ada perasaan dia. Tidak. Dan iaitu ni tak boleh nak rekod. Buat robot lah ke mana nak buat rekod ni tak boleh. Tak. Buat robot tu boleh tak berjalan kecek ke apa. Nak rekod ni tak boleh. Tidak. Nak rekod ni tak boleh nak buat ni. Tuhan seorang yang boleh buat tak. Jepun buat robot. Super orang tadi. Tidak. Super orang hidup tak ada. Kecek ke apa gitu gini. Tapi tak ada ni. Tidak. Dan itu hati ni ialah suatu kejadian mantu yang jadi yang latifah yang halu rabbaniyah yang dibahasa kepada Tuhan. Mana Tuhan daripada Tuhan, bukan dia tu Tuhan dak. Mana Tuhan seorang yang boleh buat, Tuhan seorang yang tahu. Tak siapa dia tahu pun. Gitu. Tak tahu hakikat dia benda ni tahu. Quli ruh min amri rabbi wa ma utitu. Ya sa'alunaka 'anir ruh. Tanya kamu dan berkenaan ruh. Quli ruh min amri rabbi. Menjawab ruh tu daripada urusan Tuhan. Dia tanya ni. Dia tanya ni. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak dianugerahkan kamu ilmu berkenaan dengan ruh ni illa qalila, sikit sangat ya. Pasal otak kita hak zahir ni tak nak siapa nak fikir. Ruh ni lagu mana benda gapo dia tu tak boleh dah. Bahan apa tak boleh. Semua dia royak dalam hadis tu dijadikan daripada nur. Yang dapat kita bahaskan dengan hati seni, hati halu. Kejadian Tuhan yang ruhani. Tu nak yang nak terjemuh latifah rabbaniyah. Latifatur rabbaniyah. Dia.
Hati yang seni ya halus, tak dapat tengok mata, tak dapat apa mana seni. Mata nak tengok toleh, nak buka toleh, nak jamu toleh. Tapi wujud dia. Wujud bukti kita boleh rasa. Kau rasa perasaan kita tak ada perasaan. Kejadian Tuhan yang ruhani, yang dibahas pada ruh. Ruh. Sama kena jadi malaikat, sebab setengah daripada malaikat digelarkan ruh. Seperti Jibril digelarkan ruh. Tanah zalul malaikatu ruh, turun pada malaikat itu ruh, Jibril. Tak. Hati ini, hati hati yang ruhani ini berhubung rapat dengan kerja-kerja hati kasar tadi. Berhubung rapat, mari duduk situ. Sarang dia situ. Maksudnya berapa mana sarang di situ. Tapi tidak tetap situ semua. Dia pergi seluruh tu pada. Dia boleh pergi dah. Perhubungan kerja tu, antara kedua-duanya itu ialah suatu perkara yang tak dapat diterangkan oleh otak doktor jenis manusia. Doktor nak royak ni. Nak fikir tak lihat ni. Hak boleh tahunya para awliya. Sebab tu dia boleh mengubat penyakit bahagian rohani. Doktor bahagian rohani. Ada begitu zahir ni, dia boleh buat hak zahir ni je dia. Kena syihir, dia kena syihir. Doktor tak tahu. Pergi jumpa tu, doktor dia kata tak ada penyakit ni syah. Sedang kawan ni sakit. Tak? Sakit bahagian batin. Kena pergi jumpa bahagian tu jugalah. Pakar bahagian ni dia. Dia pun tahu sikit sangat juganya, tak tahu suruhan dia. Walaupun gitu dia ada kaitan rapat lah, dia ada dia ada kaitan rapat dengan ruh, dengan apa ni, hati yang jismani ni. Bapa kita doktor tak nak tahu? Kerana hati batin, hati ruh, umpama ini datang dari kejadian alam gaib. Anda tak nampak tu, alam malaikat, alam malakut, ada alam malaikat. Dia datang dari situ. Makhluk asing. Itu dia. Dia kata makhluk asing boleh juga dia. Maka dia tidak alam dunia, ada dunia ni. Dan hati kasar tu pula adalah dari benda-benda alam kasar ni. Dua purun ni, dua dunia ni. Hati batin tu dia luar daripada purun. Purun dunia ni. Dia gitu. Nak tahu lagu mana mula dari sana. Bandingannya boleh diberi begini. Hati batin itu laksana raja pemerintah, kota. Dan hati kasar ini laksana istana, bekas dia sarang dia istana raja. Tempat ia bertakhta wa misar. Nawaya hati hok kustoko hok boleh pegang tu seolah-olah sarang dia situ, sarang dia. Dan anggota lahir umpama kaki tangan dan sebagainya laksana rakyat jelata, kata dia. Dan ia ni akan patuh kepada perintah raja ni. Dia mana raja tu kitanya. Hati ni. Hati jenis ini tidak akan busuk ni, tak berubah, tak mati dah dia, tak busuk. Setengah daripada kejadian itu yang jadi kekal 10 perkara tu yang jadi kekal dah. Terus serga, neraka tu dah. Berapa lagi 10 tadi. Dan dia serbi anak ada tu yang panggil Hizbuz Zanak. Gaul dia lagi dia. 10 perkara tu jadi kekal. Salah satu daripada ruh kita, ruh kekal. Tak berubah lah. Tiap benda kekal tidak berubah. Kalau berubah tidak kekal, tak berubah. Dia. Sebab hati dia sebetulnya kita ni amun pusat pemuda macam ni dah. Sebetulnya tak berubah hati. Cuma kita tilik dia cermin, dah ada orang panggil pocik kau, itu pasal tua lah. Tu dia. Ada umur tengok.
Oh, banyak domo dia gitu dia. Tua dah. Hati sebetulnya ya. Gitu. Mudah semacam masa hati. Dan tidak akan hancur. Buat selama-lamanya kekal. Bila tubuh lari dengan nyawa, mana cara nyawa tubik, ruh tubik daripada tubuh. Dia lah. Dia punya hati ni. Kolbu yang ruhani tadi. Kolbu batin, hati batin ni. Yang akan menemui alam akhirat. Ni alam dunia lawan alam akhirat. Maka alam arwah tu dia panggil alam akhirat dah juga. Dia panggil alam akhirat. Lawan pada alam dunia. Dia pergi kat di sana dah. Dia pergi tempat asal ni. Dia balik, dia ingat habis dah. Yang dia nampak mati lucu nampak dah bersebelah sana. Kembali pada asal semula. Hak tiga sesah tu. Dia mesyai sangat ruh tu dah. Mati tu. Dia mesyai perkara usun jasad dia ke kubur dia mesyai sangatlah. Kita jangan lupa tu sekarang. Apa kalau pergi semaya-maya, jangan lupa tu ingat sebagai ingatan pada kita. Supaya jangan kita lalai dalam kehidupan harian kita ni. Nasihat daripada orang mati tu. Isteriku ataupun suamiku, anak-anakku, waris-warisku, adik-beradik aku hadir. Ya orang hadir. Ambil iktibarlah dengan kematian aku ni. Jangan jadilah supaya aku ni. Tidak. Aku dah tertipu daya dengan dunia. Tidak. Ingat tadi. Sebab tu Ustaz suka kisah mayak kau tak bukan 10 hiyah tadi padan 10 hiyah tadi. Kena 10 hiyah tu kan dia ada sebalik daripada tu banyak dapat situ dia kemampuan dapat keampunan daripada Tuhan. Dapat doa-doa tu banyak tu je. Sisa tak mak sungguh yang mayak tu. Jadi bukan nak orang tu dah nak 10 hiyah tu dia. Tidak tu nak ikut 10 hiyah tadi. Tidak padan dia. Sekali raja surga ambil pitih tu di istana. Betul lah bertemu dengan orang mayak. Pitih dia raja isi 100. Habis tidak 50 dah. Ustaz mak pergi main mayat lagi tinggal 100. Ustaz mak bagaimana 100 tu? Kata kita gini lah main mayat tadi. Biarlah tadi 100. Dia menunjukkan dia bahawa sama tak siapa 100. Kata pergi mayat syukur hati kita tadi. Dia banyak dapat manfaat. Ada. Dia kata wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berserulah kamu pada keampunan Tuhan kamu. Tengok padanya pergi pak main mayat jelah. Tak. Dia gugur banyak dosa tu. Kadang-kadang habis dosa kita. Pada orang pula. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut. Bukan main besar boleh nak orang tu ni. Pak main mayat. Kena pergi 10 hiyah tak ada padan weh. Tak. Kata gini melo. Aku nak pergi 10 hiyah pergi tak pergi? Tak pergi saja. Kerja lain tadi ni. Tapi pupuk ustaz warnanya pergi boleh tadi. Gitu boleh tertular kadang-kadang tak orang tak tubui tak ada apa tadi. Ni pupuk golongan Wahabi dah tak ada ustaz pun tu. Cakap main mayat tu dah. Tak ada ruk tu nak hidup main mayat 10 hiyah tu. Dah. Tadi. Tapi situ ada. Tu dah. Pasal suluh banyak kargo dia. Apa lagi pak main mayat ni syukur hati. Boleh kita syukur hati dah. Boleh jadi kegembiraan orang mati dia. Orang mati tu wali-wali orang mukmin mati dia. Kebun syurga. Ada pohon kapung biasa pun kita tahu dah kebun syurga. Syukur ke mati ni? Tak. Jati-hati sini syukur. Tak gitu syukur. Apa kita ambil iktibar lah dengan kematian dia. Kita tengok, dah mati dia. Tu dia. Nasihat dia dah. Kita ingat nasihat dia. Berubah sikit kita. Gaji sikit kita buat ibadat, gaji sikit semaya sunat. Kalau nak puasa sunat pun dah. Kita puasa sunat jadi ada dorongan dia panggil. Kalau tidak tak ada dua kali kita sepuluh tak ada tak mati.
Orang yang tak mati, kita tak mati jadi soal lagu tu. Bila tubuh lari daripada nyawa cabut roh. Cabut. Dia lah. Roh tu atau hati batin yang akan menemui alam akhirat. Tubuh dah kubur dah dah. Alam barzah tu. Tu dah. Bahkan kita akan 10 rumah tu dia akan bertemu orang mati lama dah. Orang mati lama dah ni dia menanti-nanti orang mati baru sebagaimana orang menanti balik daripada perantauan, Nabi kata. Hanya sambut. Sambut dengan meriah lah. Dan masing-masing akan bertanya khabar orang-orang yang dia kasihi yang masih hidup. Sehingga siapa apa kucing dia pun dia tanya lagi. Habis susu dia usul tanya dia. Gitu dah. Kalau pergi tu kadang amal banyak syukur dah. Habis tak ada habis dah. Habis-habis syukur dah. Sehingga siapa kata hari mati tu hari raya. Mana hari sangat-sangat syukur. Sebab tu Nabi kata kebun syurga. Yang kita tidak faham lah. Setelah kita tak mati ni, kita mati tak faham dah di alam sana nu. Sehingga kita tidak akan faham ni sebenar-benarnya. Ada. Dialah yang berasa bahagia dan berasa selaka di dunia dan akhirat. Rasa duka syukur tu dialah. Hati tu lah. Hati batin tu. Dengan hati latifatul rabbaniyah, inilah hadirat. Semua tu dengan hati inilah. Maka hati kasar jantung. Maksud hati jantung Pak pen darah tu jantung. Itu dapat hidup hati kasar ni. Dan berdenyut. Ia memiliki sifat-sifat ta'akul. Hadirat. Boleh mikir dah. Boleh rasa mikir. Dan juga sifat-sifat mani melihat dan mendengar. Dari sejuk ia. Daripada sejuk ia dijadikan di alam arwah. Bila kau dia ada benda ni, sifat mani semua ni, sudah dijadikan alam arwah. Alam arwah. Hati kasar dapat tu kerana ada hati ni. Dan dengan hati dengan sebab hati latifatul rabbaniyah inilah, maka hati kasar ni itu dapat hidup dan dapat berdenyut ia. Dan mempunyai sifat-sifat ta'akul daripada dia lah. Daripada dia. Dan juga sifat ma'ani melihat mendengar. Dari sejak ia dijadikan di alam arwah. Itu kena alam hati yang halu tu, hati batin. Mana dia ada, dia dapat mendengar, dapat melihat, dia dapat berfikir sebelum masuk dalam tubuh ni lagi. Sepenuh molek di situ, sepenuh molek. Masuk dalam tubuh ni tak ada akal lah. Tutup situ sebab dia masuk ke alat lemah lagi. Waktu tu dia sikit siapa kau dia boleh sesuaikan tu jadi sepenuh akal, balik akil, anda akil. Sebab kan otak ni muka baru tu yang buat dia. Jadi otak baru nak sesuai, nak menyesuai dia makan masa lama. Yang guna alat lah. Waktu mata kita ni rusuk kak. Jadi okay? Tak nampak lah. Kurang nampak kelabu dan sebagainya. Pokok tubik dia sepenuh balik penglihatan dia dah. Dia guna alat dah. Ni makhluk baru tu lebih lagi tak tahu guna alat dia. Dia kata. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jilani dia boleh tengok anak murid tu jauh beribu-ribu batu dalam keadaan terdesak di lambu ombak dalam laut tu. Dia boleh tengok. Tidak. Dan Ibnu Arabi katanya dia. Satu anak murid dia anak murid dia nak mati. Dia tengah sembahyang dia nampak dikelilingi oleh syaitan, anak murid dia penuh syaitan, ditipu daya oleh syaitan.
Dia tendai dalam sembahyang. Itu dia. Anak murid dia belakang tengok, wah, apa tu pelik. Ibn Arabi dia. Dia. Dia tengah sembahyang. Waktu tu ada satu murid dia nak mati. Itu dia. Setan kita tendai. Tengah sembahyang. Dia tak ada pergerakan lah sembahyang, tapi tidak membatalkan sembahyang pun sekali tadi. Sudah sembahyang dia, anak murid dia tanya, apa tu masa dalam sembahyang tadi tu buat begini? Dia kata, nama berapa nak mati. Nama murid dia kata, aku tendang syaitan kata. Pasal dia apa ni, rohani dia, hati dia, hak asalnya begitu. Hak asalnya begitu. Dia boleh tengok jauh daripada jarak jauh, dia boleh tengok dan dia boleh tahu jarak jauh. Rasa kejadian ruh begitu, tu yang buat begitu dulu. Rasa tu orang mula begitu tu. Dia. Sebab tu dalam ilmu salah terlampau pernah dia kata kita manusia ni Tuhan hidup. Dia Tuhan hidup dia. Dia salah faham dia. Kita ni makhluk. Sebab itu tanya dah. Kita ni makhluk, bukan Tuhan. Dia boleh pergi jarak jauh dah. Setakuh lagi. Ruh ni dah. Gitu. Dia boleh pergi. Parti kita dah. Hati-hatilah kita lah tu. Cuba kita tengok lagi. Jadi orang awal payah faham ni. Cuba saya kata lagi. Dan juga sifat-sifat manis seperti melihat mendengar tu. Ada dari sejak ia dijadikan di alam arwah lagi. Itu tak ada guna lah. Ini sebelum ia bersatu dengan alam kasar ini tubuh lah. Dia kata ahli-ahli falsafah dan tasawuf adalah bersependapat. Falsafah pun dapat gitu. Dan menamakan hati jenis gaib ini jauhar menahalu. Mujarrad kecil mujarrad ni benda hak tak hak tak sure. Benda tak nak kerak. Jarang menahalu. Mujarrad pula dak. Benda halu benar. Dak. Jadi tak nak kerak mujarrad benda sure. Jauharul pardi. Dia benda halu. Kita tak fikir tak lihat dia. Akal kita tak sapa. Kita tak royak, kita tak si royak. Kita si royak, kuliruhu min amri rabbi, putus situ akal kita tak sapa nak fikir. Dia. Nak bagi sikit. Ia bukan dari jenis benda, bukan jenis benda. Jirim. Benda muka jirim. Jenis jirim ni. Dia kata dalam kitab tu dah. Benda yang menimba geruk dia. Benda yang memberi lapan. Bukan jenis benda jirim, bukan jenis benda mengambil lapan juga ni. Atau arak. Dia dah. Masuk dalam arak geruk dia. Arak juga geruk dia, sifat baru. Tak. Dia. Ini ia hati jenis ni. Lati patu robah ni bukan daripada jenis benda, gak benda jirim atau arak. Maksud bukan jenis benda, bukan dia jirim, bukan arak. Maka bukan jirim dia benda tidak memenuhi ruang kosong. Atau arak tidak mengeruk tadi. Itu dia. Tak nak fikir dah. Bahkan ia hati jenis ni atau zat yang diri dia tu dapat berdiri dengan sendiri, tak betul-betul pan mana-mana. Tak betul pan tak perlu ada saran tepat. Tak perlu tepatlah. Dan tak terkait tak perlu daripada tubuh badan kasar. Hati dengan mana kedua, yang kedua ni, inilah
hakikat kejadian manusia. Ni manusia sengoti. Ia mempunyai tanggungjawab kepada Tuhan. Tuhan bertanggungjawab di dunia dan akhirat. Dengan huraian-huraian yang semacam ini, penulis berharap dapat memuaskan hati pembaca, kata dia. Faham tak faham tu kita boleh faham sekat tu lah, lebih lagi kita suruh Tuhan ada. Itulah kitanya. Itulah dia dikatakan hakikat keakuan. Gitu. Tapi kita berat banyak dah masa. Kita berat kuat oleh jasmani daripada rohani. Kita terpendak je rohani kita terpendak. Dia terpendak bagi rohani kita terpendak sebab itulah jadi sebagaimana doa ada sekarang ni. Untuk tu mesti kita kena kalau tengok dari kitab tu dia suruh kita lawan nafsu kita depan dah ke boyak ada. Kita akan lawan jadi rohani ni dapat mengatasi daripada kekuatan jismani. Kita lebih faham lebih lanjut lagi lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.